Wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertamanya kita sama-sama memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas tempat baru di U Center kita ni. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Moga Allah beri segala kebaikan yang ada di sini dan kita dapat memanfaatkan untuk kebaikan dakwah kita lah di bumi Kemamang khususnya. Dan semoga Allah berkatilah tuan bangunan kita ni, YDP kita, berkati umurnya, berkati hartanya dan keluarganya, insya-Allah. Okey, jadi ni kira kali pertama lah tak ada kerak ribang benda, kita rasmi lah ni kita rasmi dengan kuliah lah, insya-Allah sambungan kuliah Talbis Iblis kita yang telah dimulai oleh Al-Fadhil Ustaz Qarni dulu beberapa tahun yang lepas. Jadi kita ambil amanah lah, tanggungjawab untuk meneruskan. Kita dah berada di penghujung kitab dah ni. Dah berapa mana dah ada dah dalam 100 lebih sajalah lagi muka suratnya dah. InsyaAllah malam ni kita sambung yang masih membincangkan tentang talbis iblis terhadap sebahagian golongan sufi berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, talbis iblis atas pernyataan sufi tentang ilmu. Kalau kitab saya ni muka surat 408, muka surat 408. Penulis mengungkap, iaitu Imam Ibn Jauzi lah, ketahuilah setelah kaum sufi meninggalkan ilmu dan hanya melakukan olahraga jiwa sesuai tuntutan peribadinya, mereka tidak tahan dari membicarakan tentang berbagai disiplin ilmu. Walaupun mereka, kita bincang dah beberapa sesi lepas berkenaan dengan mereka ni seolah menjauhkan diri dengan ilmu. Bagi mereka ilmu ni menghalang mereka untuk beramal soleh. Itu sebahagian mereka. Sehingga kan pada sesi lepas kita dah ambil siapa mereka, sebahagian mereka dia panggil menanam hidup-hidup kitab-kitab mereka, kerana menganggap bahawa kitab-kitab ini ataupun ilmu ini menghalang mereka daripada mendekatkan diri kepada Allah ataupun menghalang mereka daripada beramal soleh. Tetapi dalam keadaan gitu mereka bercakap juga ilmu ni tak terlepas. Mereka tak boleh menahan diri, kata Imam Ibn Jauzi, daripada bercakap dengan disiplin-disiplin ilmu. Tetapi disebabkan mereka berbicara berdasarkan realiti yang pernah dialami, maka terjadilah berbagai kekeliruan yang datang dari pendapat hasil pemahaman sendiri. Mana dia cakap bukan berdasarkan disiplin ilmu, dia cakap. Dia bercakap berdasarkan kefahaman jiwa dia. Tak, dia bercakap berdasarkan kita panggil apa, kalam nafsi yang dia orang terima. Dia orang tafsir ikut dang sekali. Sebab tu tak pelik kalau kita perhatikan di kalangan orang awam pun terpedaya dengan benda-benda ni. Sebab dia orang yang memulakan dengan menafsirkan ayat-ayat Quran berdasarkan kefahaman mereka, menafsirkan hadis-hadis Nabi berdasarkan kefahaman mereka, bukan berdasarkan kefahaman ulama yang muktabar. Tak, sedangkan kita diajar untuk faham Quran ni mesti merujuk kepada ulama tafsir yang muktabar. Nak faham hadis kena rujuk kepada ulama hadis, baru boleh faham hadis dengan betul. Timbullah macam-macam yang kita biasa dengar. Dalil-dalil tentang zikir joget. Dia ambil mana dalil zikir joget? Daripada Quran dia ambil zikir joget. Dia ambil daripada Quran. Uzkurullaha qiyaman wa qu'udan, kata. Lalu ditafsirkan, mengingatilah, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berduduk, dalam keadaan berdiri. Jadi itulah zikir joget dia kata. Tafsir bagi mana tak ada dalam kitab-kitab tafsir. Tafsir daripada dia orang. Sebab oleh kerana mereka ni memahami Quran berdasarkan kefahaman mereka. Timbul sebahagiannya yang semayang pakai niat. Mana dalil dia? Dalil dia Quran. La wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dia kata. Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhanmu sehingga sampai tahap makam keyakinan.
Siapa tahap keyakinan, okey, tak payah ibadah dah. Sembahyang pakai niat, puasa pakai niat. Dalil Quran. Sebab mereka memahami Quran. Samalah juga dengan isu hak panas sehari dua ni, isu zikir kalimah Allah mufrad, Allah. Mari mana ayat Quran ni mari. Tak, pak cik tu ayat Quran. Ni ayat Quran kata ni, uzkurullah dia kata. Dia faham mana? Dia faham ikut kepala dia. Dia tak faham ikut tafsir. Kita kata Quran ni mesti difahami dengan melalui tafsir dia. Tak? Jadi ini yang berlaku. Sesekali kaum sufi itu membicarakan mengenai tafsir Al-Quran. Imam Ibn Jauzi bagi beberapa poin yang dia orang tafsir, karut terus tafsir. Tak kena terus dengan mafhum asal Al-Quran yang Allah kehendaki. Sesekali kaum sufi itu membicarakan mengenai tafsir Al-Quran, hadis, fiqh dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Mereka menyampaikan berbagai disiplin ilmu syar'i sesuai dengan konsekuensi keilmuan mereka, sesuai dengan kefahaman mereka sendiri, yang hanya mereka miliki sendiri. Kita pernah dengar ada seorang ustaz, bila ditanya tentang tawassul, boleh tak tawassul dengan orang mati? Apa jawapan dia? Dia kata tawassul ni memang dengan orang mati, kita orang hidup tawassul apa benda? Apa jawapan dia? Bagaimana jawapan gini ni? Sedangkan yang Nabi ajar tawassul dengan orang soleh ketika dia hidup, bukan ketika dia mati. Ni dia kena tu, dia kata kalau dengan orang hidup tak payah tawassul, dia kata. Yang kita tawassul ni hanya dengan orang mati. Faham? Jadi ini benda-benda yang mengelirukan kefahaman agama. Akan tetapi Allah tidak pernah mengosongkan. Tapi Imam Ibn Jauzi tak pertahankan. Dia kata walaupun geng ni warinya tafsir karut-marut sekali, Quran baik, hadis baik, tetapi Imam Ibn Jauzi kata Allah tidak pernah mengosongkan suatu masa dari orang-orang yang meluruskan syariatnya. Memang tak, setiap zaman kita baca dah hadis sebelum ni, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadurruhum man khadalahum hatta taqumas saah. Setiap masa, setiap zaman akan ada orang-orang yang Allah akan buat jadikan dia ni mempertahankan agama daripada kefahaman-kefahaman yang salah. Akan ada. Lalu bila ditanya kepada siapa? Imam Ahmad kata hadis ni aku tak nampak orang lain melainkan ahlul hadis, dia kata. Sebab orang ahlul hadis lah yang mempertahankan agama daripada penyelewengan, daripada kefahaman-kefahaman yang salah. Sepanjang zaman kita tengok ahli hadis ni memang dia orang tegas. Tak? Start dari zaman tabi'in dulu sampai zaman kita hari ni, ahli hadis terkedepan dalam mempertahankan agama ni daripada difahami secara menyeleweng. Jadi dikatakan tetapi Allah tidak pernah mengosongkan suatu masa dari orang yang meluruskan syariatnya, membantah para pembohong serta menjelaskan kekeliruan siapa sahaja yang menyimpang dari ajarannya. Ya, para ulama sunnah pun membantah kekeliruan pemahaman ilmu mereka. Cuplikan pernyataan sufi terkait Al-Quran lagi. Antaranya dia kata Ja'far bin Muhammad Al-Khuldi berkata, aku hadir saat guru kami Al-Junaid ditanya oleh Kaisan ihwal ayat, tanya tentang kefahaman ayat sanuqri'uka fala tansa, surah Al-A'la. Kami akan bacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Itu maksud asal teks ni, sanuqri'uka fala tansa. Tengok ulama sufi dia tafsir lagu mana. Al-Junaid berkata jangan lupa mengamalkannya. Ada dalam teks Al-Quran. Dalam Quran kata fala tansa. La situ bukan la nahi. La situ la nafi. Bang, la bermaksud tidak. Dalam bahasa Arab ni la dia ada dua. Ada la nafi, dia ada la nahi. La nafi ni la yang menafikan perbuatan, yang menidakkan perbuatan. Satu lagi la nahi, la larangan, jangan buat. Tiba-tiba Al-Junaid dia tafsir ayat ni sanuqri'uka fala tansa. Dia kata jangan lupa mengamalkannya. Dia kata kau mana dia tafsir ni? Dah ayat tafsir terjemah harfiah pun tak betul dah. Terjemah harfiah pun tak betul dah. Dia hak yang lebih dia orang memperluaskan lagi apabila dia orang memperluaskan dalam bab takwil.
Oh, bila takwil ni memang tak boleh nak kata apa. Tak ada orang kata tak ada batas bila takwil ni. Dia boleh takwil sesuka hati. Benar ada seorang dia kata dia suruh anak murid dia cium tangan dia kan. Dia kata bukan suruh cium tangan, dia kata. Tak ada niat suruh cium tangan pun, tapi suruh cium Quran, dia kata. Benda kaitan Quran dengan tangan dia. Tak, kita tak kata salah. Tak, anak murid cium tangan tok guru atas dasar hormat, tak ada masalah. Bukan atas dasar ta'zim, bukan atas dasar benda tak kata dia ni berkat ke bedak, atas dasar hormat ya. Anak murid cium tangan tok guru, anak cium tangan ayah, tak ada masalah. Tapi dia konon tambuh, mana dia tambuh atas dasar bukan dia berbangga, bukan kata paksa anak murid cium tangan, kata tak ada. Maksud cium tangan ni cium Quran, dia kata. Kau mana? Tak jejak kita. tak nyambung. Indung kata tak nyambung langsung. Tapi itu takwilan yang dia guna. Dah macam-macam kita boleh ambil. Kita boleh dengar takwilan yang mengarut, tapi dia anggap itu adalah ilmu bagi dia. Tak? Ilmu bagi dia. Tengok ayat. Sanukri'uka fala tansa. Kalau kita buka belek tafsir kecil sekali lah. Benda jalan lain ke apa, tak ketemu orang tafsir fala tansa, ai fala jangan kamu tinggalkan beramal. Mana larangan. Pada ayat ni bukan ayat larang. Kami dia kata benda jangan lupa mengamalkannya, dia kata. Kaisan juga bertanya kepada Al-Junaid tentang ayat wa darasu ma fihi, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dalam surah Al-A'raf, Al-Junaid lantas menerangkan kepada Al-Junaid mereka tidak mengamalkannya. Kaisan menyahut semoga Allah tidak merobek mulutmu. Mana dia ni dia tentang apa yang ditafsirkan ikut kepala dia. Aku pun berkata penafsiran Al-Junaid di atas jangan lupa mengamalkannya adalah penafsiran yang tidak berdasarkan dan jelas keliru. Sebab Al-Junaid menafsirkan ayat tersebut sebagai sebuah larangan, padahal bukan. Imam Ibn Jauzi bincang tentang isu lughah, isu dari sudut bahasa. Tak ada kaitan dengan larangan pun ayat tu. Sebab ayat ni dituju kepada Nabi. Sanukri'uka fala tansa. Allah kata kami akan bacakan kepadamu. Kalau kita tengok dalam asbabun nuzul ayat ni, Nabi ni di peringkat awal terima wahyu, Nabi ni ngulang macam budak tahfiz kita ngulang semua, takut terlupa Quran ni. Nabi duk ulang-ulang, duk kumak kamik sama mulut dia. Lalu Allah turun ayat ni sanukri'uka fala tansa, dan Nabi tak pernah lupa dah Quran. Allah turunkan wahyu masuk dalam hati Nabi, dan Nabi tak lupa sampai bila-bila. Berbeza dengan kita ni ngapa Quran, mahir lagu mana pun, tak lancar lagu mana pun, kita tinggal sekejap Quran ni kita akan lupa. Mesti dibaca diulang-ulang. Yang benar kalimat ayat itu berbentuk kalimat berita, akhbar, dia bukan larangan. Dan bukan kalimat larangan. Perkiraannya sebagai berikut, fala tansa. Dalam bahasa Arab, fala tansa, sehingga engkau tidak akan lupa. Allah kata ke Nabi. Tiba-tiba dia terjemah jangan kamu lupa mengamalkannya. Dia terjemah, dia tafsirkan ayat ni. Ni baru kita dengar hak sufi, dengar hak syiah, jeng lagi. Dia tafsir Quran. Parut lagi syiah. Watin wazaitun. Benda tafsiran dia Al-Hasan wal Husain. Benda kaitan tak? Watin wa zaitun dia tafsir Al-Hasan wal Husain, dia tafsir. Benda idbahu baqarah uqtulu Aisyah, dia kata. Dalam surah Al-Baqarah kan, idbahu, perintah Nabi Allah kepada Nabi Musa, kepada kaum dia yang membunuh orang tak tahu siapa ni. Lalu Allah perintahkan supaya sembelihlah seekor sapi betina. Dia tafsir sapi betina ni siapa? Uqtulu Aisyah, bunuhlah Aisyah. Apa tafsir dia? Mari mana? Kok mana? Kok celah mana ni? Ini sebab tu kita kata sufi dengan syiah ni dia sukses. Kalau Maulana siapa ni Asri, memang dia kata dia mari sini juga. Sumber yang sama. Sebab kalau tarikat ni kita tak pukul kata, tapi tarikat carilah mana-mana tarikat
Sanak paling tinggi dia siapa-siapa. Roliknya Maulana Asri kata siapa ke Ali belaka. Sanak dia tak ada siapa Abu Bakar ke. Sahabat-sahabat lain tak timbul Ali. Tak, marilah tarikat apa bong, tak. Naqsyabandi ke apa, lah sekali kemuncak sanak dia Ali karamallahu wajhah. Mana spesial dah dengan Syiah kata. Spesial dengan Syiah. Dia lahir situ. Dia lebih kurang sebab masalah berkah, masalah khamak, masalah tawasul sebiji je. Kalau kita pernah dengar ada seorang tokoh Syiah di Indonesia, dia kata kita tak balah dengan geng Asy'ariyah geng dia. Kita sama dengan dia. Kita tahlil dia kata. Kita maulud dia maulud. Sepala dia kata. Kita dengan ni tak. Tapi kita balah dengan ni Wahabi dia kata tak. Wahabi bukan geng kita. Tu Syiah, tokoh Syiah di Indonesia. Dia sebut lagu tu, dia sebut terang Dia maksud Sunni dia tu Sufi lah. Maksud Sunni yang Syiah belagangi ni adalah sebahagian golongan Sufi kita kata, faham? Ahli sunnah tidak berkompromi dengan Syiah. Tak. Ahli sunnah cukup tegas dari 4 mazhab lagi, memang cukup tegas dengan Syiah ni, tak. Dulu Syiah dikenali, ahli sunnah letak dia orang ni digelar sebagai Rafidah. Golongan yang penentang. Rafidah dia panggil. Apa? Ar-Rawafid. Dia panggil lagu tu. Yang benar kalimah ayat itu berbentuk kalimah berita dan bukan kalimah larangan. Perkiraannya sebagai berikut. Fala tansa, maksud dia benda sehingga engkau tidak akan lupa. La situ la tidak, bukan la larang. Dan jika kalimah ayat tersebut berbentuk kalimah larangan, kalau kita ngaji sikit ilmu nahu, bila la tu la larang, la nahi ni dia ada hukum dia, iaitu dia akan menjazamkan fi'il mudhari' selepas dia. Dia akan mematikan fi'il mudhari' selepas dia. Tanda mati fi'il mudhari' selepas dia ni sama ada tanda sukun, tanda bagi mati, ataupun tanda dibuang huruf-huruf illah yang ada. Sekiranya fi'il tu berakhir dengan huruf illah. Dalam ayat ni tansa, fi'il mudhari' dia berakhir dengan illah. Huruf ya, ataupun orang tua panggil ya bebek, ya tak ada titik. Ada tansa, panjang kita baca. Kalaulah la tu la nahi, maka kita kena baca fala tansa tanpa ya belakang dia, tak, tanpa dia panggil alif maksurah, tak, tanpa alif maksurah. Maka dia kata, dan jika kalimah ayat tersebut berbentuk kalimah larangan, nescaya fi'ilnya dijazamkan dengan membuang huruf illah di situ, maka bacaan dia mesti fala tansa tanpa ya. Jadi penafsiran Al-Junaid menyalahi ijma' ulama', dia kata. Tak. Yang awak main salah ijma' ulama' ni. Ibn Taymiyah orang kata sampai kapi ki. Tak, menyanggahi ijma' dia kata. Padahal tak pun, tapi dakwaan. Tapi benda ni betul. Cukup bercanggah. Cari dalam mana-mana qiraat 10 ke qiraat 7 tak akan temu orang baca fala tansa ni dengan maksud la tu la larangan. Jangan kamu lupa. Jangan kamu lupa. Ini satu orang kata pengkhianatan kepada ilmu lah. Pengkhianatan kepada ilmu. Begitu pula penafsiran Al-Junaid tentang firman-Nya wa darasu ma fihi. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Surah Al-A'raf. Kerana kata darasu di sini berasal dari kata dars, yang bererti bacaan. Imam Ibn Jauzi dia detailkan maksud tafsiran ayat ni. Seperti disebutkan dalam ayat berikut, wa bima kuntum tadrusun, dan kerana kamu mempelajarinya. Surah Ali Imran. Jadi kata tersebut bukanlah berasal dari kalimah durusu si syai', iaitu durusu syai', yang maknanya adalah pembinasaan atau pelenyapan sesuatu. Mana bercanggah dengan tafsiran yang Al-Junaid. Al-Junaid ni tak silapnya dia ada tarikat dia juga. Yang ma'ruf. Ahmad bin Muhammad bin Miqsan mengisahkan, aku menghadiri majlis Abu Bakar Asy-Syibli. Saat itu dia ditanya tentang firman Allah Azza wa Jal, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Sungguhnya pada yang demikian itu pasti
terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Itu maksud ayat dalam surah Qaf. Kemudian Asyibli menjawabnya, bagi siapa saja yang Allah menjadikan hatinya. Dia terjemah lagu tu ayat tak? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Maksud ayat, bagi sesiapa yang memiliki hati perasaan, yang boleh menghayati apa yang Allah sebut ni, dia akan menjadi peringatan kepada dia. Tetapi Asyibli dia tafsirkan ayat ni, dia kata bagi siapa yang Allah jadikan di hati. Dah siapa, semua orang Allah belaka jadikan hati kan. Tapi itu tafsiran yang dia beri. Abu Abdul Rahman As-Sulami sudah mengumpulkan penafsiran mereka terhadap Al-Quran ke dalam 2 jilid kitab yang diberi judul Haqa'iqut Tafsir. Tapi sayangnya sebahagian besar penafsiran mereka itu hanyalah kata-kata melantur, tidak ilmiah, tidak berdasarkan dalil. 2 jilid dia kumpul tafsir-tafsir dari golongan sufi tentang ayat Quran ni. Kita sebut ginilah, nak ngaji tafsir, buka kitab tafsir yang muktabar. Tak? Di sisi kita ni ada tafsir yang muktabar. Kita paling-paling komang di alam Melayu kita ni, kita boleh merujuk tafsir pimpinan Ar-Rahman. Tak, dalam nak memahami ayat. Tak, berasa nak luas sikit, kita buka tafsir Al-Azhar. Tak, Buya Hamka. Itu yang agak luas dalam kita nak memahami Quran. Jangan kita dengar daripada kumpulan-kumpulan yang tak tahu dari mana sumber dia dalam menafsirkan ayat. Sebab Quran ni dia milik Allah. Sebagaimana Imam Ibn Jauzi sebut, tak? Agama kita ni milik Allah. Akan ada, kalau kita cakap tersalah saja kita cakap, akan ada orang yang akan mempertahankan, tak? Orang akan yang membetulkan kesilapan-kesilapan kita. Tak? Alhamdulillah dunia hari ni, tak? Antara berkat PKP tu kira munculnya, tak? Ustaz Syihabuddin bahagian buat react. Tu tak ada lain musim PKP tu semua nak ngajar. Dan alhamdulillah berterusan sampai hari ni. Isu terbaru, isu benda puah selawat. Dia puah boleh selawat. Sebab tu kena qasidah dia kata. Takkan nak selawat semua, puah juga boring je. Berselawat dengan selawat sunnah ni jadi boring. Jadi untuk elok pada boring ni kita qasidah dia kata. Kan sedap kita dengar. Lalu adalah ulama-ulama, ustaz-ustaz yang Allah melalui lidah dia Allah pertahankan agama ni, perbetulkan kefahaman yang salah tadi. Samalah apa-apa yang ditafsir secara karut Quran ni, maka akan ada ulama lain yang akan mempertahankan. Maulana Abdul Hadi ni, kita ni dah nak masuk, kita dah berada di bulan Rejab ni. 1 Syaban esok, akan adanya, kita buat iklan sikit lah, walaupun tak berbayar iklan ni kan. Iklan tentang adanya daurah tafsir. Ni saya setiap tahun selepas saya ikuti, memang saya alu-alukan, galakkan sangat khususnya kita ni masyarakat awam ini untuk ikuti daurah tafsir ni. Tak lama mana, 50 hari je. Bagi orang yang pencen, kira itu adalah waktu yang terbaik, waktu emas dia untuk dia ikuti. Ya, orang pencen. Tak kira siapa makan lada tu dia berasa. Bagi orang pencen tu waktu emas. Dia boleh ikuti selama 50 hari. Daurah tafsir bersama dengan Maulana Abdul Hadi kita di Besuk tu. Di Darul Ulum, Lakluk Besuk. Kita boleh ikuti dari Fatihah sampai ke An-Nas. Dia akan tafsir secara, orang kata, detailnya selama 50 hari tu. Start daripada 1 Syaban sehingga 20 Ramadan. Niat ikhlas sungguh, tinggal anak bini apa, bawa panggil benda kain kusang, berkusang tu, kita pergi duduk dinung selama 50 hari untuk kita fahami Al-Quran secara betul. Kita tak nak, sebab Quran ni memang tempat kita pun ada orang ngajar tafsir masjid surah kita kan. Kita tak nafi, tetapi kadang-kadang sebahagian orang dia tafsir ni dia ikut kecenderungan masing-masing. Itu masalah. Termasuk ulama tafsir, termasuk ulama-ulama tafsir yang kadang-kadang ada kecenderungan dia. Contoh kita ambil, kalau ulama tu dia mahir dalam ilmu bahasa, nahwu dia akan tafsir ikut bahasa.
Kok mana-mana dia kata dalam nahwu ni dia akan syarah kok bahasa dia. Hak mana-mana minat balaghah, dia akan tafsir kok balaghah dia. Hak mana-mana minat fiqh, dia akan cari ayat fiqh. Jumpa ayat kok mana dia kona ni kalau bab fiqh gini bab dia tak. Dia akan pergi situ. Ni bahagian ulama tafsir. Zaman kita hari ni dia bukan gitu dah. Dia ikut kecenderungan masing-masing. Kita ambil orang politik dulu. Orang politik dia cenderung masing-masing. Orang hijau dia akan syarah kok hijau dia. Tak. Mari ayat gua ni pun dia akan syarah jadi hijau. Faham? Minta maaf sebut tak. Tidak sebut nama parti, kita sebut warna saja. Orang biru dia akan syarah kok jadi biru. Nampak? Dan kadang-kadang sampai tahap mempermain-mainkan, kita kata tak? Dulu kan ya ayyuhalladzina amanu. Ni tafsir jadi amno. Udkhulu fis silmi kafah. Ni tafsir jadi pah. Macam-macam tak? Ni kita nama nampak galak tapi salah sebenarnya. Tak? Walaupun siapa pun. Tak? Mari parti baru pula. Benda. Kullu man 'alaiha pan dia baca. Nampak kita nampak sebagai gurauan tapi benda tu salah, benda tu tak. Fi amadin mubaddadah. Macam-macam tak. Itu kita panggil tafsiran yang tidak menepati syarak lah. Tak menepati syarak. Kita tidak tak fatwa tapi bahayalah bermain-main dengan ayat Quran. Hak tu kena tanya mufti yang keluar murtad tak murtad tapi salah. Mempermain-mainkan ayat walaupun kita kata atas rasa nak tarik sokongan ke apa, tak boleh kita bermain-main gitu dak. Orang hak yang dah meninggal kita mohon keampunan untuk dia. Dak ustaz-ustaz yang bermain dengan benda ni kita mohon Allah ampunilah kesilapan-kesilapan dia tu dak. Macam orang nega, cara nega pula dia guna ayat Quran. Ayat paling famous sekali ayat 1000 dinar. Mari mana 1000 dinar pun kita dah tahu. Tak ada dalam hadis sebut ni ayat 1000 dinar. Pada ayat tak ada kaitan dengan bisnes benda pun. Cuma belakang wa yarzuqu tak min haitsu la yahtasib. Tu dia bakar. Ittaqillah dia tak bakar. Wa may yattaqillah tu bakar. Point dia nak boleh rezeki tanpa hisap. Tu dia nak. Time buka kedai ayat mana biasa bakar? Apa ayat dia? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Aku masa buka kedai. Nak buka kedai buka ayat baca ayat tu dah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Buka kedai. Macam-macam peseng dia. Itu tafsiran bukan mengikut standard ilmu dia. Tak? Kita kata disiplin dalam menafsir ayat Quran ni dia ada disiplin dia. Pertama tafsir Quran dengan Quran ataupun tafsir Quran dengan sunnah ataupun tafsir Quran dengan kefahaman sahabat. Kefahaman sahabat ya bermain. Walaupun kita kata atas dasar benda lain pun mana tak boleh lagu tu. Kalau orang dia ngaji dalam disiplin ilmu tafsir ni dia tak akan bermudah-mudah dengan gitu tak? Sama juga dengan golongan tasawuf ni. Golongan tasawuf dia tafsir ikut naluri dia. Ikut sedak dia tak? Macam sana. Jangan kamu lupa beramal. Dari satu kita dengar logik, kita dengar jangan lupa beramal Quran ni. Jangan baca saja. Tak? Baca dan jangan lupa beramal. Dari sudut logik. Tapi kena tak dengan ayat, kena tak muradullah tak. Kehendak Allah bukan gitu. Kehendak Allah bukan tuju kamu ayat ni. Allah tuju ayat ni kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Tak? Secara khusus. Faham? Jadi memang terlalu penting kita untuk kita ni jadi orang yang betul berpegang dengan Quran ni. Dia tak cukup dengan baca, tak cukup dengan belak sendiri. Dia kena rujuk tafsir. Tak? Dengan tafsir lah baru kita dapat memahami Quran dengan benar. Tak? Barulah kita jejak dengan Nabi kata aku tinggalkan kamu dua perkara, kitabullah dengan sunnah aku. Gua ni nak pegang sungguh siapa tak tersesat kita ni. Nak pegang Quran dengan kefahaman betul. Hak ni masalah ni tak? Bila tidak faham dengan kefahaman yang betul, maka kita akan jadi celaru dalam memahami Al-Quran. Tak? Kita dengar orang tafsir kat mana-mana pun kita pakai telang je, dengar kita telang. Tengok bila tahun-tahun lepas
tu dia tafsir surah Qul Huwallah tu. Qul Huwallahu Ahad. Mana dia tafsir? Huwa tu dia kata Muhammad. Guana lagi guana tak? Katakanlah huwa dia Muhammad, Allah. Kok mana dia pergi? Tafsir mana dia ambil? Bang. Tapi orang ikut. Orang akak. Orang kata ni tok guru besar ni. Ya. Kenapa tak? Oh, cukup bahaya. Quran bila ditafsir dengan cara yang salah, jadi salah. Tak, jadi salah. Jadi gitu Imam Ibn Jauzi sebut. Lagi dia kata Abu Abdul Rahman As-Sulami sudah mengumpulkan penafsiran mereka terhadap Al-Quran ke dalam 2 jilid kitab yang diberi judul Haqa'iqut Tafsir, dia kata. Tapi sayangnya sebahagian besar penafsiran mereka itu hanyalah kata-kata melantur, iaitu tidak ilmiah dan tidak berdasarkan dalil, yang tidak patut diucapkan. Yang tidak patut diucapkan. Kita pernah pergi rumah seorang orang tarikat dia, ada rumah dia. Dia type ayat tadi lah. Ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dah hamba Allah ni tak pergi semayang masjid surah. Tak pergi. Tak tahulah kita tak suuzon dia semayang ke dok benda, wallahualam. Tapi itulah ayat yang menjadi pegangan dia. Dan ni ayat standard bagi orang yang style semayang pakai niat. Tu dalil dia. Sebab dia kata beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga sampai tahap maqam yakin. Sampai tahap maqam yakin, okey, tak apa dah. Semayang pakai niat je. Tak, puasa pakai niat. Bang, haji pakai niat. Cuma kedarah je, kedarah sungguh dok akan niat. Tapi makan dok akan niat. Hak tu pakai niat belaka. Sebab dia dah sampai tahap maqam keyakinan. Sedangkan ayat ni Nabi dah faham gitu. Tak. Nabi dah faham lagu tu ayat ni. Bang, Nabi tafsirkan al-yaqin situ, Nabi tafsirkan al-maut, kematian Nabi tafsirkan. Maknanya kita beribadah kepada Allah sehingga mati. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Tuhan dia sampai mati. Tiba-tiba sebahagian golongan sufi dia ibadah sampai tahap maqam yakin je. Sampai tahap maqam yakin, okey, beres dah. Tak payah dah. Tak payah semayang, tak payah apa dah. Ini kefahaman yang keliru dah. Walaupun dia berdalilkan dengan ayat Quran ni. Pada surah Al-Fatihah misalnya, As-Sulami menukil dari mereka. Surah ini disebut Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Tengok. Dia orang bawa lagi. Kerana surah ini termasuk surah-surah pertama yang dengannya kami, iaitu Allah, membuka perbicaraan dengan hamba. Maka jika engkau beradak dengan sunnah tersebut, itulah yang terbaik. Namun jika tidak, engkau tidak akan mendapatkan kelembutan tafsirnya. Dia kata ni surah-surah pertama yang Allah turunkan, dia kata tak. Imam Ibn Jauzi komen. Penulis rahimahullah berkata, ini merupakan penafsiran yang buruk, dia kata. Pasalnya, pada mufassir ahli tafsir tidak berbeza pendapat bahawa surah Al-Fatihah tidak termasuk surah pertama yang diturunkan. Tak ada seorang pun ulama tafsir kata Fatihah adalah surah pertama. Walaupun dia surah yang pertama disusun dalam Al-Quran, tapi dia bukan surah pertama turun. Tak ada ulama tafsir yang faham lagu tu. Tiba-tiba mari golongan sufi ini, dia kata ini antara surah awal, dia kata. As-Sulami lantas menafsirkan makna ucapan amin. Amin pun dia tafsir benda lain. Tak. Bagi mereka benda masuk amin, mereka menuju kepadamu. Itu tafsiran dia. Aku berkata, Imam Ibn Jauzi kata, ini juga penafsiran yang buruk. Sebab kata amin itu bukan berasal dari amma. Amma dalam bahasa Arab maksud dia menuju. Jika asalnya dari kata amma, nescaya huruf mimnya mesti bertasydid, ada sabdu. Mesti baca amin. Baru maksud dia kami menuju kepadamu. Tapi amin bukan gitu. Amin maksud dia taqabbal. Ya Allah, terimalah. Tak, makbulkanlah. Itu maksud amin. Amin ni dalam bahasa Arab kita kenali sebagai isim fa'il, dia panggil. Isim fa'il. Isim yang bermaksud fa'il. Iaitu ya Allah taqabbal minna. Ya Allah, terimalah daripada kami. Tapi dia tafsir, apa dia tafsir?
kami mereka menuju kepadamu. Mereka menuju kepadamu. As-Sulami pun menjelaskan firman Allah, wa in ya'tukum usara. Ini dalam kisah perang. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan. Surah Al-Baqarah. Dia berkata, Abu Uthman berkata, tenggelam dalam dosa, dia kata. Al-Wasiti berkata, tenggelam dalam melihat seluruh perbuatan itu. Al-Junaid berkata, tertawan kerana faktor-faktor duniawi. Usara tu, perkataan tawanan tu. Tak? Wa in ya'tukum usara. Apabila dia datang kepadamu sebagai tawanan, nya tafsir ikut dan gambar kali. Hak ni kata tertawan kerana faktor-faktor duniawi. Tak ada kaitan langsung dengan ayat. Ni siapa ni Imam Ibn Jauzi ambil mana? Ambil dalam kitab sana, kitab Haqaiqut Tafsir. Dia ada, kita dengar Maulana Hadi sebut itu, dia ada satu tafsir dia panggil tafsir insya'i. Insya' ni tafsir andaian ke apa kita nak terjemah. Ada rasa feeling situ. Nah, dia tafsir gitu ikut feeling dia, ikut perasaan dia. Ni gini tak. Tafsir yang lebih mana disyorkan kepada kita tafsir bil ma'thur. Itu tafsir yang terbaik. Tafsir bil ma'thur ni tafsir berdasarkan Quran dan Sunnah. Seperti tafsir Ibn Kathir, tafsir Tabari, tafsir Al-Qurtubi. Semua tafsir-tafsir itu dipanggil tafsir bil ma'thur. Ada tafsir Balaghi, seperti tafsir Kasyaf. Tafsir Kasyaf ni pengarang dia siapa? Zamakhsyari. Dia ni Mu'tazilah, tetapi para ulama ahli sunnah terima dia atas dasar balaghah dia, sebab memang tinggi dia punya balaghah. Kita dak ngaji tafsir Kasyaf ni. Tapi kalau pergi dunia Islam, dak dalam pengajian ilmu Islam, tafsir Kasyaf ni antara tafsir yang dirujuk dalam ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah. Jadi itu dia tafsir dia kata tertawan kerana faktor-faktor duniawi. Aku berkata, ayat ini dalam konteks pengingkaran. Mana ayat ni Allah sebut mengingkari tentang perbuatan apabila seseorang datang dan sebagai tawanan. Gua ni cara dia. Maksudnya ialah ketika kalian menawan mereka, kalian membebaskan mereka melalui tebusan. Dan ketika kalian memerangi mereka, kalian menerima melindungi mereka. Namun para syekh sufi menafsirkan ayat di atas dengan penafsiran yang mengharuskan memberi pujian. Terbalik dia punya tafsir dia. As-Sulami juga menafsirkan firman Allah, wa man dakhalahu kana amina. Ni tentang bumi Mekah ataupun tanah haram secara khususnya. Barang siapa memasukinya, iaitu Baitullah, amanlah dia. Ali Imran, iaitu aman dari bisikan-bisikan jiwa dan was-was syaitan. Itu tafsiran sufi. Dia kata siapa-siapa yang masuk ke Mekah, maka amanlah dia daripada bisikan syaitan. Kau ni berasa tak bau ni? Sahili kita. Masuk ke tanah haram bau ni. Aman daripada bisikan-bisikan jiwa dan was-was syaitan, dia kata. Penafsiran ini benar-benar buruk, Imam Ibn Jauzi kata. Kerana redaksi ayat tersebut adalah berita, namun maknanya adalah perintah. Itu dia dalam ulumul Quran. Kalau orang ngaji dalam pengkhususan ilmu Quran ni, Quran ni dia ada ayat-ayat dia ni, dia ada ayat larangan, ayat suruhan. Dia ada ayat yang bentuk insya'i, bentuk berita, khabar, tapi dalam khabar tu ada perintah. Ni benda-benda yang orang dalam pengajian usul dia kena ngaji lah benda ni. Sebab untuk istinbat hukum daripada ayat ni, ayat cerita, tetapi dalam cerita tu ada larangan, contoh ada suruhan. Benda-benda gini kalau salah faham, jadi salah hukum yang akan keluar. Jadi tersalah hukum yang keluar. Jadi Imam Ibn Jauzi dia sebut, dia kata ayat ni gini sebenarnya, tapi golongan sufi nya takwil benda lain. Nya faham benda lain. Perkiraannya seperti ini, siapa saja yang memasuki tanah haram, kefahaman sebenar ayat ni, siapa saja yang memasuki tanah haram, berilah dia jaminan keamanan. Itu maksudnya, siapa-siapa yang masuk tanah haram ni, maka jaminan dia akan mendapat keamanan. Sebab ini tanah suci, tanah yang orang tak boleh ceroboh. Orang tak boleh menumpahkan darah kawasan ni.
maka berilah dia keamanan. Itu arahannya. Nah, tetapi para syekh sufi menafsirkan ayat itu sebagai khabar. Penafsiran mereka tersebut pun keliru, kerana beberapa banyak orang memasuki tanah haram tapi tidak terhindar dari bisikan-bisikan jiwa dan was-was syaitan. Betul tak? Jangan ingat orang bila pergi tanah haram tu maka dia bebas daripada gangguan syaitan lah. Ada juga nak orang-orang yang dah kalih dah pergi Mekah ni. Kita orang pertama first time pergi ni memanglah dia punya excited tu lain tak? Feeling tengok Kaabah kali pertama tengok tu, tak boleh nak gambar kita warna perasaan. Tapi main hari-hari pergi, nak geng-geng mutawih ni kan, tak ada apa dah bagi dia orang, tepu dah bagi dia. Siapa minta maaf sebut ada setengah isap rokok biasa dalam Masjidil Haram. Ada sampai tahap tu. Faham? Sebab dia berasa tak ada benda, dia tengok macam kotak biasa, kotak hitam biasa saja kan. Sebab tu antara alasan Sayyidina Umar dia tak berapa galakkan orang duduk lama ketika buat kerja haji dan umrah. Dia perawat balik selalu. Tak? Supaya kita ada ada ta'zim kepada Kaabah Baitullah ni kan. Tak? Dan tafsiran yang diberi oleh sufi ni, Ibn Jauzi kata tak kena langsung dengan waqi'nya. Waqi'nya ramai mana orang pergi ke tanah haram tetapi tetap diganggu dengan gangguan daripada bisikan dan juga was-was syaitan. As-Sulami juga menafsirkan firman Allah, falillahil makru jami'a, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Itu tafsiran dia, itu terjemahan dia surah Ar-Ra'd. Bahawa Al-Husain menjelaskan maknanya, tidak ada tipu daya yang lebih jelas melebihi tipu daya Al-Haq. Tu kaedah tak berapa berlalu kalau kita terjemah ayat. Memang al-makru ni adalah tipu daya. Tak? Makar kita panggil tak? Makar ni kalau kita terjemah bahasa kita tak, tipu daya lah. Tapi kaedah dalam menafsir ayat, terutama yang berkait dengan sifat-sifat Allah, para ulama kita dah tafsir gitu. Tak? Contoh ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tak, mereka membuat tipu daya. Kita nak kata benda Allah buat tipu daya juga kan? Tak ada ulama tafsir terjemah lagu tu. Wa makaru wa makarallah, mereka melakukan tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka. Kalau kita tengok dalam kitab Qawaidul Muthla, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dia beri kaedah dalam nak menafsirkan ataupun memahami sifat-sifat yang dari satu sudut kita anggap sifat tu sifat yang tak layak bagi Tuhan. Maka buat tipu daya, adakah Allah buat tipu daya? Tak menasabah kita kata Allah tak akan buat tipu daya, tetapi ni atas dasar membalas tipu daya orang, tipu daya musuh. Lalu Allah sebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sama dengan ayat ni, falillahil makru jami'a. Geng sufi dia terjemah benda bahawa Al-Husain menjelaskan maknanya tidak ada tipu daya yang lebih jelas melebihi tipu daya Al-Haq. Mana Allah ada tipu daya kau? Terhadap hamba-hambanya, kerana Allah menjadikan mereka merasa memiliki jalan untuk menuju kepadanya. Ni dia panggil tafsir bahar gambang, dia panggil tak? Tafsir bahar gambang. Penulis berkata, siapa saja yang merenungkan tafsiran Al-Husain ini, nescaya dia mengetahui bahawa tafsiran ini merupakan kekufuran. Kufur tu Imam Ibn Jauzi beri, sebab menisbahkan satu sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia mengisyaratkan bahawa tafsiran itu sebagai cemuhan dan permainan belaka. Tapi Al-Husain ini adalah Al-Hallaj, sehingga tafsiran demikian tentu saja sangat sesuai dengan dirinya. Dia kata Al-Husain sini seperti Al-Hallaj, pengasah kepada itulah wahdatul wujud tu wahdatul wujud. Wallahu alam. Aku sampaikan semua tafsiran yang ada dalam kitab tersebut, iaitu kitab Haqaiq Tafsir. Ajari jangan cari pula kitab ni nak bukan suka jangan kita banyak lagi kitab lain boleh dah. Ini Haqaiq Tafsir ni memang sangat bahaya dia kitab ni jangan asal kitab kita kira nak study lalu tidak boleh juga dia kita kena tengok level juga bang.
siapa perekat, ulama-ulama ahli sunnah pegang tak. Saya pernah mengaji dengan siapa, Syekh apa di Jamiah Himang dulu. Dia mengajar kitab Tazkiyatul Anfus karangan Said Hawa. Tazkiyatul Anfus ni dia adalah kitab ringkasan kepada Ihya Ulumuddin, kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Tapi bila dia mengajar dan Kedah ni, ada seorang budak Yaman tu tanya, Syekh, apa pandanganmu kalau aku nak buka kitab Ihya, aku nak ngaji, nak study kitab Ihya? Dia kata, bagi aku, nasihat aku untuk orang permulaan, untuk orang awam apa, aku dah nasihatkan baca, dia kata. Sebab di sana dia kata ada banyak benda-benda yang perlu dinilai balik. Dari sudut kesahihan ceritanya. Sebab kalau kita buka kitab asal, teks asal Ihya Ulumuddin ni, Imam Ghazali, kita tak nafi Imam Ghazali ni dia memang mahir dalam ilmu, kita panggil ilmu kejiwaan ni. Tak, memang benda yang dia sebut tu memang menyentuh jiwa kita. Tapi kadang-kadang cerita yang dia bawa, ada cerita-cerita yang berdasarkan mimpi dia bawa, dan ada hadis-hadis yang riwayat ia bermasalah. Dan alhamdulillah kita di Malaysia ni ada seorang tokoh yang buat PhD tahu bila, seorang doktorah lah, puang lah. Dia buat doktorah dia, PhD dia kaji kitab Ihya Ulumuddin. Lalu dikeluarkan, dia kata ada 300 lebih hadis palsu dan dhaif di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ni benda kita dah nafi secara ilmiah benda ni. Bukan kita nak condemn Imam Ghazali ke benda, tidak. Imam Ghazali tetap kita sanjung, dia adalah salah seorang ulama besar kita. Tak, sehingga ulama Islam gelar dia Hujjatul Islam. Bukan calon-calon orang tak. Kita tak boleh orang sampai panggil Hujjatul Islam, dia nak panggil kita Hujjatul Islam. Mana kedudukan dia, ilmu dia. Tapi dalam masa yang sama ada kesilapan-kesilapan yang perlu kita tapis. Jadi Syekh kita ni dia kata, aku dah nasihat kamu baca ni. Dia kata, mu bagi orang pemula, masa tu kita tahun 1 atau tahun 2 di Jamiah. Dia kata, mu bagi orang pemula ni, mu cari kitab yang telah orang tahqiq. Dia kata, contoh kitab ni, mana orang dah nilai dah, orang dah tapis dah. Pak kita ni, biasanya ustaz-ustaz kita buka kitab Ihya di Masjid Surah kita ni, biasanya bukan kitab Ihya asal. Hak terjemah kita pakai tu, ada satu kitab kita pun dulu kita baca, kita buka kitab tu dulu, Mutiara Ihya Ulumuddin. Itu bukan teks asal dia. Jangan kita faham tu bukan asal, teks asal Ihya. Itu adalah ringkasan kitab Ihya. Tajuk kitab dia apa? Mau'izatul Mu'minin. Mau'izatul Muttaqin, apa tajuk kitab dia? Tu asal. Yang dikarang oleh, yang diringkaskan oleh Imam Al-Qasimi tak silap ya. Tak. Kitab ni hak biasanya Masjid Surah baca. Kitab tu tak ada masalah dah sebab ditapis dah. Kalau kita buka kitab asal Ihya, memang banyaklah benda-benda yang kita pernah baca kan. Komentar-komentar yang dinakalkan oleh Ibnu Jauzi, pandangan-pandangan Imam Ghazali dalam beberapa isu yang Imam Ibnu Jauzi pun sendiri, aku heran, dia ni ulama besar dia kata, tapi boleh dia cakap gini dia. Antaranya contoh wajdi itu dak, dalam bab wajdi, dalam bab feeling perasaan dak, ketika lapar ni dia kata akan mari dak bisikan-bisikan yang baik. Lalu dirak balik oleh Imam Ibnu Jauzi, pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya. Okay. No. Sampai sini kita tak? Alhamdulillah. Habis sampai situ dah. Sambung semula. Penulis berkata tadi tak? Aku sampaikan semua tafsir yang ada dalam kitab tersebut. Pas itu kita baca Sekadar tu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita harap kita dapat imarahkanlah bangunan ini untuk kebaikan. InsyaAllah kita akan penuhi dengan aktiviti-aktiviti dakwah kita dan aktiviti ilmiah kita insya-Allah di sini. Kita akan rancang baliklah untuk hidupkan tempat kita ni insya-Allah.